Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh, di bawah bab Kitabul Mansurati wal Mulah, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis pelbagai tajuk. Biasa Imam Nawawi ini dia buat satu tajuk, dia mula dengan ayat Quran, lepas tu dia hurai beberapa hadis. Tapi dalam masalah ni dia pakai tajuk saja, itu campur-campur hadis. Mana hadis yang dia rasa patut disebut dia letak. Pada tu tajuk dia kita kena buat sendiri. Sambungan kita dalam siri ini iaitulah hadis yang ke-44. Ada yang ke-44 dalam bab ini. Secara keseluruhannya hadis nombor 1851 daripada awal kitab. Tajuk dia, kalau tuan-tuan nak tulis tajuk tepi tu, iaitulah doa dikabulkan dengan syarat baik makanannya dan juga ikhlas dia punya permohonan. Dua benda kena sangkut dalam bab doa ni, dua perkara dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamudda yadayhi ila as-sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Maksud dianya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai semua manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah taala tayyib, baik Tuhan. Maka Allah tidak menerima daripada kamu amalan kamu, ibadat kamu, perbuatan kamu kecuali yang baik-baik saja. Yang tak baik Allah taala tak terima. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin seperti mana diperintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai sekalian rasul, makanlah kamu semua dari apa-apa yang baik dan halal, dan beramal salehlah kamu semua. Tutup kurungan lepas pada semua tu, kemudian tulis itu ayat ini surah Al-Mu'minun, tanda surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah kamu semua benda-benda yang halal dan baik, dari punca yang halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kamu semua. Tutup kurungan, tulis itu surah Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Bila Nabi baca dua ayat ini, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang terlalu lama menempuh perjalanan. Berjalan musafir, dia jauh, keadaannya kusut masai, rambut dia bergoseng, dah kata orang, tak terurus, penuh dengan debu.
ia mengangkatkan kedua-dua tangannya ke langit sambil memohon, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi yang dimakannya haram, yang diminumnya haram. Ia juga pernah ghuzia bil haram, pernah diberi makanan benda-benda yang haram oleh kedua-dua orang tua ibu bapaknya. Waktu dia kecil dulu, ibu bapa dia beri benda yang tak baik, diberi makan benda tak baik. Oleh itu, bagaimana orang yang demikian dapat diterima oleh Allah Ta'ala akan doa-doanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini di antara satu kaedah Islam dan asas kepada hukum, iaitulah adab berdoa. Adab berdoa. Maka doa ni ada dua sayap. Tulis, doa ada dua sayap. Satu, makanan halal. Yang kedua, sidqul maqal, dia punya percakapan dia baik. Jangan tak situ. Tapi kalau duk bercakap bohong, patut mari berdoa, Allah tak, macam mana Tuhan nak terima? Ataupun dalam tubuh dia penuh dengan makanan haram, macam mana Tuhan nak terima? Anna yustajabu lahu, bagaimana Allah perkenankan doa dia? Jadi ibu bapa sekalian, di antara syarat kabul doa kita ni, jangan lupa, iaitulah atib mat'amak tustajab da'wat. Elokkan makan minum kamu, maka diperkenankan doa kamu. Kita nak suruh Tuhan perkenankan doa ke tidak? Nak. Kita betul dulu makan kita, makan yang halal. Ada orang bila sebut makan yang halal, oh saya cukup jaga ustaz, tak beli. Nak beli air pun tengok dulu ada tulis halal ke tidak. Nak minum air ni, itu adalah tulis halal ke tidak. Tuan-tuan kena ingat, yang tulisan itu tulisan lah. Semua orang boleh tulis, betul ke tak betul tak tahu. Satu. Yang satu lagi, maksudnya duit yang kita beli itu halal ke haram, itu masalah. Hari ni orang tak peduli dah, tak kira dah. Orang kata ada bank Islam, ada itu Islam, dia kata serupa ya. Nak cari untung belaka. Nyebui hak tu senyap kita. Dia tak tahu. Kadang-kadang benda hak baik ni mahal sikit. Benda yang tak baik murah, kan? Dia kata beli cara Islam ni mahal. Dia beli hak riba ni murah. Murah tapi dia punya beranak. Ibarat orang kampung kata lebih laju daripada anak babi. Laju naik dia punya interest, dia panggil. Jangan main-main. Hari ni pula bahasa jenis ahlung ni. Bahasa jenis pinjaman cepat kaya ni, pinjaman segera ni. Ini semua ni perangkap-perangkap maut. Dia orang ni akan terjebak dengan riba yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan bermudah-mudah. Jadi tulis itu, nak perkenankan doa, yang pertama makanan, pastikan makan minum kita halal. Yang kedua dia panggil sirqul maqal, kita punya cakapan, kita punya pegangan juga mesti benar. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat mulia terhadap makhluk-makhluknya, lebih-lebih lagi pada manusia yang beriman kemudian bertakwa kepadanya dan Rasulnya alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala bersifat mulia. Dia beri pada kita ni nak benda-benda yang baik kita buat. Yang kedua, umat Islam dilarang makan minum benda-benda yang haram dan yang diperolehi dengan cara yang haram, kerana ianya sebagai penghalang dari diterima Allah akan doa yang dipohonnya. Hari ini memang sukarlah bagi kita nak duduk di atas landasan yang benar. Kadang-kadang kita ni orang baik, tapi bila kita bermuamalah, berinteraksi dengan peniaga-peniaga, dengan pegawai-pegawai yang memang nak kepada rasuah, payah nak lepas. Allah Ta'ala lah yang beri hidayah kepada saudara-saudara kita supaya mereka ini takut pada Allah Azza wa Jalla, jangan bermudah-mudah dalam masalah dosa, kerana dosa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ketiga, kedua-dua ibu bapa berkewajipan dengan ibu bapa berkewajipan memberi nafkah kepada anak-anak mereka melalui sumber yang halal. Karena itu di zaman dulu, di zaman kaum wanita, orang-orang yang salihah, bila suami dia nak pergi kerja pagi, dia tunggu dekat pintu, bersalam dengan suami, ucap selamat jalan. Suami nak pergi kerja, apa dia isteri dia pesan?
Dia kata, abang, kami sanggup bersabar tidak ada makanan, tapi kami tidak sanggup bersabar dengan neraka jahanam. Comel tak pesan. Orang Tinoh ni jangan main. Senara penuh dah. Nak balik karen ni senara. Suami pun duk tengok, ya Allah, gaji gi cocok kak tak keluar juga. Akhir sekali noh, toke-toke duk tunggu buah pokok noh, dia banyak noh. Ini masalah kita. Nak jumpa muslimat orang salihah ada lagi zaman kita, tapi nak cari hak kata kita sanggup bersabar, tak cukup makan, tapi kita tak boleh sabar, neraka jahanam. Sedap kalau boleh ada ibarat orang ni salihah lagu ni, bahagialah kita kan. Tengok tadi dalam hadis yang kita baca, Nabi kata apa? Di antara sa'adatul mar, kebahagiaan seorang manusia itu ada 4 perkara. Di antaranya yang disebut isteri yang salihah, rumah tangga yang bahagia, rumah dia luah. Luah tu bukan mestinya siapa berapa ribu kaki, luah mana kita masuk rumah tu kita sangat luah walaupun sempit. Dari sudut jarak dia. Allah Tuhanlah yang Maha mengetahui. Yang keempat, orang-orang yang berdoa dan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala adalah dari mereka yang makan dan minum dari benda-benda yang haram melalui sumber yang haram dan dilarang oleh syarak. Ini di antara sebablah kalau kita duduk semak, tengok kenapalah doa kita ini tak terangkat. Berdoa tengah orang panggil buih mulut-mulut, hak malah berdoa satu penyakit. Berdoa tak rajin dah, tapi kalau berdoa pun tak mustajab. Kenapa? Inilah punca dia. Sama ada dia berdoa tak mustajab atau langsung dia tak berdoa. Dua-dua tu berat belaka tu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Umar kata apa? Aku tak memikir tentang Allah kabul tak kabul doa aku. Itu kerja Allah. Kalau kita tak memikir pun di luar kuasa kita. Tapi yang aku duk fikir sekarang ni, kenapa aku ni tak berdoa? Ingat tak? Kita ni bila ada masalah, ada hajat keperluan, berdoa ke tak doa kita? Macam-macam tak berdoa je duk dia ya senyap. Suruh orang lain doa swasta dia panggil. Yang kelima, antara doa yang diterima oleh Allah adalah dari mereka yang saleh lagi bertakwa, kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, tanda itu bukan semesti orang saleh tu orang alim, orang yang pandai baca kitab besar-besar. Kadang-kadang orang saleh ni tak reti apa dia, orang kampung biasa je, tapi dia punya hati yang sejahtera. Hati dia tak ada riak, tak sakit hati dengan orang, tak ada dengki, tak ada hasad. Tapi orangnya tidak dikenali di bumi, tapi dimuliakan di langit, kata orang. Orang hebat ni. Kita berpindah kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-45 dalam bab kita ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan orang yang tidak diajak bercakap oleh Allah Azza wa Jalla dengan perbicaraan yang menunjukkan redanya. Mana Allah Ta'ala tidak bercakap dengan reda dengan 3 kelompok manusia ni, 3 kumpulan manusia. Tidak pula diampunkan dosa-dosanya. Allah tidak melihat kepada mereka dengan pandangan kerahmatan. Pada hari kiamat nanti mereka akan memperolehi seksa yang pedih. Yang pertama, tulis nombor itu. Siapa dia 3 kumpulan ni? Yang pertama, orang tua yang berzina, na'udzubillah. Hei orang tua, bukan orang tua sini ni, orang tua yang berzina. Sebab apa dah tua nak berzina lagi? Sebab jahat lah, itu sebab. Jadi kalau orang muda berzina, dosa besar, tapi menasabah dengan dia. Ni orang tua berjalan bergonjal, kepala lutut pergi berzina pula dah. Ada baru ni keluar dalam surat khabar, berapa puluh tahun dah homo ni zina, rogo cucu pun ada. Allah na'udzubillah, minta selamat kita. Orang tua lagu ni berat. Yang kedua, raja atau ketua negara yang pembohong. Sedap. Waktu bercakap depan mikrofon, kita bentang projek hari ni juta-juta lagi.
juta selalu. Nak, oh, lepas juta rupiah ya tu, juta sungguh tak mari, bohong. Kata di para ulama, kenapa pemimpin ini berat sangat dosa dia? Sebab dia pemimpin, kenapa nak bohong? Mana ada orang duduk marah dia? Tak sejauh cakap betul, aku tak mau bagi dengan kamu, sudah. Cuma dalam masalah negara demokrasi ni terpaksalah kena menggunakan pendekatan menjinak-jinakkan rakyat, lebih-lebih lagi apabila sudah sampai dekat-dekat dengan hari raya. Main-main. Ketua raja pembohong, Allah Ta'ala tak tengok dia. Sebab apa? Sebab kita orang biasa, orang bohong ni, orang takut orang. Ni raja pemimpin takut apa? Zaman kita ni takut apa? Takut hilang kuasa kan. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang berlagak sombong. Subhanallah. Kata di para ulama, kalau orang kaya sombong, logik dia kaya, dia mari parking depan tangga kita, kereta tayar dia pun macam tayar kereta galau besar. Go mari, logik. Turun baju kelak. Ni mari dengan basikal cabut rata tengah jalan, sombong, apa beda? Jadi orang yang miskin sombong dua kali bencana dia. Dah lah miskin, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi baiklah kita orang miskin ni tak usah duk sombong, tak usah duk agah, tak usah duk cakap besar. Kita sedari kita orang nak bantu dia pun tak suka, betul tak? Dia tu miskin, agah cakap tak payah. Jadi orang nak bagi, orang nak beri bantuan pun rasa lemah. Allah Ta'ala murka kepada tiga golongan ini menasabah. Sebab tidak ada sebab untuk mereka buat benda-benda yang tersebut. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah, murka kepada tiga golongan yang melakukan berbagai-bagai dosa ketika hidup di dunia. Mereka ialah yang pertama, orang tua, yakni orang yang telah berkahwin melakukan zina. Jadi dia tua dah buat zina, apa lagi, na'udzubillah. Tapi ingat molek, tua tak tua pun, tua umur ya, kulit yang kecutnya, tapi nafsu tua ke tak tua? Tak tua. Kerana itu pesan arwah tuan guru kita dulu, dia kata umbuknya tak tua, umbuk kelapa tak tua. Kalau kelapa bergonjel begini dah, batai dia tu tak gekok dah, muda lagi pucuk, muda tak muda, dia panggil pucuk kelapa, umbuk kelapa ni tak tua. Orang Arab lah kalau tengok tua, kalau tengok dia nampak macam tua dah, umur 60. Kalau bawa budak kecil, jangan tanya cucu kan, jangan nyecelek dia. Anak tu, anak yang ke-25, puas hati bilangnya, moga bini dia pak, bini hak terakhir nama pak tu baru umur 20 tahun. Ada masalah, biasa je bagi dia. Jadi wujud tak tua. Pasal tu walaupun orang tua pun tak boleh duduk sekali bercampur gaul laki-laki perempuan, tidak boleh. Tua cara tua. Yang kedua, raja atau ketua negara yang menipu rakyat. Na'udzubillah lah. Pemimpin-pemimpin kita orang baik-baik belaka. Tapi pemimpin negara mana tak tahu ni, negara hak zalim-zalim ni. Tak, kira nak tindak rakyat je ni, tipu, cakap. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Pengajaran yang kedua, setiap orang yang melakukan dosa adalah sedar akan balasan yang akan diterima oleh mereka pada hari akhirat kelak. Oleh itu mereka dituntut agar segera bertaubat kepada Allah sebelum pintu taubat ditutup. Bila nyawa sudah dihalkum, pada saat itu baru nak bertaubat, kita kata Assalamualaikum, tak ada masa dah, awak sudah terlewat. Yang ketiga, orang yang sentiasa beramal saleh kepada Allah dan mengamalkan hubungan baik sama manusia akan dikasihi oleh Allah dan mendapat tempat yang istimewa di akhirat kelak. Alhamdulillah, marilah tuan-tuan dan juga puan-puan, kita jadi manusia yang baik dengan Allah dan mesra dengan makhluk. Hadis yang ke 46. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nilu kullun min anharil jannah, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sihan. Sihan ni nama sungai, bukan nama orang. Sekarang ni ada orang Sihan nama orang ada pun. Jangan pun boleh juga nak tak nama anak pun. Orang tanya nama apa anak? Sihan. Dan Jaihan. Jaihan pun nama sungai juga. Wal Furat, nama sungai. Sungai Furat. Duduk mana sungai Furat ni? Duduk di Syria, Turki. Panjang sungai ni. Alhamdulillah dalam sejarah hidup saya ni pernah pergi makan ikan bakar di tepi sungai Furat di Syria. Waktu kita duduk belajar dulu, muda-muda dulu, pergi mengembara sana nak tengok negara Arab. Wan Nil, sungai Nil duduk di mana? Di Mesir. Kullun min anharil jannah, semuanya adalah nama-nama sungai di syurga. Semua ni nama sungai di syurga. Rawahu Muslim. Kata di para ulama, huraian sungai, nama sungai ni, kata di Imam Suyuti, wahwa ala zahirihi, secara zahir dianya memang sungai itu asal mari daripada syurga. Walaha maddatun ilal jannah. Ada juga yang menghuraikan sungai ini, ulama menafsirkan dikata sungai apa ni, sungai ni asalnya daripada syurga, tapi bila turun ke dunia dia jadi macam sungai dunia. Kan dunia ni sungai ada. Yang kedua, dia bukan sungai syurga, tapi oleh kerana air dia baik, maka Nabi menamakan syurga. Macam kita lah tengok Allah macam syurga nak rumah remo ni. Nah, macam syurga comel sikit pada hak lain. Syurga tu nak kira mana boleh banding, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifat syurga ni tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal di hati. Itu dia kata tajuk dianya. Maka Nabi sebut sifat ini babu min babi raf'i sya'niha, nak mengangkatkan darjat sungai-sungai yang disebut itu. Kita kata wallahu alam. Jadi Nabi sebut lagu tu. Itu huraian para ulama mengatakan sungai itu keadaan demikian. Pengajaran hadis, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, kemudian terjadilah sungai yang begitu banyak di dunia ini untuk kegunaan semua makhluk yang memerlukan air untuk kehidupan mereka. Yang kedua, sungai Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil adalah sungai daripada mana? Daripada syurga. Yang ketiga, Allah menyediakan syurga dengan berbagai-bagai nikmat pada hamba-Nya yang beriman dan yang bertakwa ketika di dunia lebih, dan juga di akhirat nanti sungai ini akan ada dalam syurga. Cuma sungai hak ni tak tahu, wallahu alam. Itu huraian ulama. Kita berpindah kepada hadis yang ke-47 dalam bab Al-Mansurat. Tuan-tuan tanda, hadis yang ke-47, hadis yang ke-47 ini hadis bermasalah. Tajuk dia hadis ini bermasalah sebab fakta dia bercanggah dengan Al-Quran. Bercanggah dengan Al-Quran. Kita baca dulu, lepas tu kita jelaskan. Jadi kalau dengar tu rasa pelik, jangan pelik lagi. Hadis ni pelik. Wa anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu turbata yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad wa khalaqa asy-syajara yawm al-itsnin wa khalaqa al-makruhu yawm as-thulatha wa khalaqa an-nura yawm al-arbi'a wa bassa fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa Adam ba'da al-'asri min yawm al-jum'ati ila akhir al-khalqi fi akhir sa'atin min an-nahar fi ma baina al-'asri ila al-lail, rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan aku lalu bersabda,
Allah menciptakan tanah ataupun bumi pada hari Sabtu. Ini yang pelik ni, yang bercanggah dengan dalam Al-Quran Al-Karim. Di atasnya Allah menjadikan gunung-gunung pada hari Ahad. Allah menciptakan pokok kayu pada hari Isnin, menciptakan segala perkara yang tidak disenangi seperti perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah dan lainnya pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, Allah menyebarkan, menghidupkan binatang-binatang di bumi pada hari Khamis. Allah menciptakan Nabi Adam AS selepas pada waktu asar pada hari Jumaat, dan Allah mengakhirkan penciptaan semua makhluknya pada hari Jumaat juga, iaitulah pada waktu siang antara waktu asar sehingga malam. Kalau tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, makna hadis biasanya hadis Muslim ni sahih, tapi dalam hadis ini tuan-tuan kena tanda situ. Kata Ibnu Katsir, hari yang pertama Nabi Allah SWT ciptakan makhluk ini iaitulah hari Ahad, bukan hari Sabtu. Pada hari Sabtu falam yaqa fihi khalqun, tak ada apa-apa. Pasal itulah puak-puak kafir itu kata hari Sabtu tu hari rehat, hari Tuhan berehat, sebab dia penat dah buat apa ni makhluk. Itu kata-kata orang kafir. Tapi kita dah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni 6 masa. Pasal apa dia buat 6 masa? Dia boleh kata kun fayakun. Kata di para ulama, tujuan dia buat begitu supaya manusia ni tidak gopoh. Kita buat benda jangan nak cepat. Nak buat hari ni siap lah, kena ada masa tempoh yang ditetapkan. 6 hari Nabi Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Tengok dalam hadis ini. Jadi kata di Ibnu Katsir ni, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata, oleh kerana kesilapan maklumat ini, kerana itulah Imam Bukhari dan ramai lagi ulama-ulama hufaz, ulama-ulama hadis telah mengkritik hadis ini. Mereka menjadikan hadis ini riwayat Abu Hurairah daripada Ka'ab al-Ahbar. Siapa dia Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar ini ulama Yahudi, pendeta dia. Walaysa marfu'an, dan dia tidak diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tulis, Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis mengkritik hadis ini. Mereka mengatakan kesilapan taknikal yang berlaku. Hadis ini daripada riwayat Abu Hurairah daripada Ka'ab al-Ahbar, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini tidak boleh diterima dari sudut susunan. Kenapa tidak boleh diterima? Sebab dia bercanggah dengan apa? Bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Jadi kata hari Sabtu mula. Al-Quran kata hari Sabtu tak ada. Tidak ada penciptaan pada hari Sabtu. Ini masalah. Jadi ulama hadis boleh tahu benda ni. Kita ni tahu baca ya. Jadi Imam Muslim, imam yang hebat. Kedudukan hadis Muslim ini kedudukan hadis yang kitab yang kedua selepas Sahih Bukhari. Tetapi kadang-kadang berlaku juga benda-benda macam ni. Rawi dia betul, tapi bila dia panggil kritik naqdul mutun, kritik matan hadis, maka dia akan jumpa seperti ini. Tapi bukan semua orang boleh kritik. Geng-geng liberal dok kritik hadis hari ni, dia pandai ke apa? Maka kita tidak la yu'ba'u bihi, kritikan orang itu tidak diambil kira. Tapi Imam Bukhari kritik, ulama-ulama pakar hadis kritik, maka kita kena celik mata dalam masalah ini. Pengajaran hadis, Allah menghendaki menciptakan semua makhluknya mengikut susunan yang telah dinyatakan dalam hadis itu. Jadi kita kata hadis ini bermasalah, kita kena sebut dalam hadis sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah pada hari Jumaat. Itu jelas dalam hadis yang lain. Khuliqa Adam, dijadikan Adam keluar daripada syurga itu pada hari Jumaat. Itu hari Jumaat, hari Adam. Yang ketiga, hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Tamaklah kita dalam masalah hadis tentang penciptaan manusia, penciptaan makhluk. Sekarang ni kita berpindah kepada hadis yang ke-48. Wa an Abi Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal lah Khalid ibn al-Walid. Siapa dia? Siapa dia Khalid? Panglima, orang panggil singa Allah kan, Khalid, pedang Allah, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa? Khalid. Tapi kita ingat Khalid ni masuk Islam bila? Lambat dah. Waktu peperangan Uhud dia masih lagi menjadi panglima Quraisy menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Khalid, laqad inqata'at fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyafin fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyatun. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ni orang hebat sekali kan. Mana tak hebatnya tentera Allah, penglima Allah Ta'ala yang begitu hebat. Katanya sesungguhnya telah putus, patah pada hari peperangan Mu'tah. Tanda tuan-tuan, Mu'tah ni sekarang ini ada medan peperangan Mu'tah berada di Jordan. Di Jordan ataupun Al-Urdun. Anak-anak kita belajar di Jordan, Jamiah Mu'tah ada di sana. Alhamdulillah saya waktu pergi Sungai Purak dulu sampai ke Mu'tah ni, pergi tengok tempat Ma'rakah Mu'tah. Bila berlaku dia ni? Tanda berlaku pada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 berlaku peperangan Mu'tah pada bulan Jumad. Khalid kata apa? Dalam peperangan Mu'tah ni sebab tentera Islam lawan dengan Rom. Mula-mula Nabi lantik Ja'far. Ja'far ni pegang bendera, cabut tangan dia sebelah, dia pegang pula dengan tangan kiri. Cabut dengan tangan kiri, dia dakap dengan tangan yang ada lagi bendera Islam itu, sehingga dia jatuh. Bila Ja'far mati syahid, Nabi kita isytihar di Madinah, Ja'far telah mati. Maka Nabi gelarkan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang sedang terbang dalam syurga. Karena putus habis anggota dia terbang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila seorang-seorang mati, panglima yang dinamakan oleh Nabi, maka barulah Khalid bin Walid ambil bendera menggantikan panglima-panglima yang sudah mati. Jadi Khalid kata, hari itu aku perang 9 pedang patah. Masya Allah. Pada orang dulu bukannya macam pisah kerak ikan kita ni, patah pukulan kuat. Maka yang masih tertinggal di tanganku tidak ada lagi kecuali pedang buatan Yaman. Jadi buatan Yaman boleh jadi hak kuat sekali ataupun hak tak kuat dah. Sebab hak lain patah habis dah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Pengajaran hadis, Khalid bin Walid adalah orang yang paling berani berperang dengan musuh-musuh Islam sehinggalah beliau mati syahid. Khalid tak mati syahid. Kubur dia di Syria, di Hims ataupun di Hamah. Hims kan dok kena bom sekarang ni, hancur lebur habis tu. Ada di sana makbarah Khalid. Jadi Khalid ni dialah yang mengetuai peperangan, masuk peperangan. Patut dia lah matinya, tapi dia tidak mati dalam peperangan tuan-tuan. Khalid bin Walid, panglima Islam, mati di atas tilam di rumah dia. Diceritakan bahawa Khalid bila dia nak mati, dia menangis. Dia kata apa? Orang lain mati syahid, duduk di syurga lama dah, aku mati di atas tilam di rumah, menangis Khalid radhiyallahu anhu. Tapi tak apalah, dia sudah pergi berperang begitu banyak kali, darjat dia pun tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla.
Tengok dalam buku ni kata tulis mati hingga mati syahid, tulis hingga dia mati, tulis buat syahid tu. Yang kedua, umat Islam hendaklah berjihad untuk menegakkan Islam walau dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan harta benda, tenaga dan lain-lain. Jadi kita kena berjihad. Yang ketiga, orang yang mati syahid akan dijamin mendapat syurga di akhirat, itu jelas. Hadis-hadis kelebihan mati syahid itu banyak. Hadis yang ke-49, wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa in hakama wajtahada fa akhta'a falahu ajrun, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Amr bin al-As radhiyallahu an, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim qadi memberi hukum ataupun keputusan lalu ia berijtihad mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu, dan hukuman dia tu fa asaba, tepat dengan syariat Islam, mana dia ijtihad dia kena dengan hukum Islam yang benar, maka dia memperolehi dua pahala. Satu pahala ijtihad, satu lagi pahala hukum dia tepat. Sedangkan apabila ia menjatuhkan hukum dengan berijtihad tetapi salah, maka dia dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Pahala hukum tak dapat kerana salah. Jadi kita hari ini para jemaah sekalian, bila kita tahu imam-imam yang kita ikuti itu ada kesilapan, kita tak tahu, ulama lain bagi tahu silap, dianya boleh pahala sebab dia ijtihad. Kita pula kalau kita tahu dia salah, tak boleh ikutlah kita kena ikut yang benar. Dia ni ulama besar, tuan-tuan dan puan-puan yang duk ikuti kuliah yang ana ajar dalam kitab fiqh, biasa kita akan sebut ini pandangan ulama. Sebab apa? Sebab kita nak beritahu bahawa ulama-ulama kibar berbeza pandangan dalam masalah. Berbeza. Walaupun berbeza, dia tak kata kawan itu sesat, dia tak tuduh orang itu tak. Masing-masing mengatakan dia dapat pahala, tapi bagi kita yang nak ikut, kita kena pilih manakah yang paling tepat, yang benar, yang akrab ila syariah, yang lebih hampir kepada syariat Islam Allah Azza wa Jalla ini. Ini kita, habis macam mana kita nak tahu? Maka kita tengok taraf. Kalau kita ni orang awam muslimin, maka khijah kitanya ikut kata di ulama usul, mazhabul ami mazhabu muftihi. Mazhab orang kampung ni, orang awam ni, mazhab mufti dia. Contohnya, entah ada masalah, dia telefon, ya Abu Anas, saya ni tanya hukum gini-gini. Saya pun jawab, hukumnya boleh. Dia kata terima kasih. Jadi mazhab dia mazhab Abu Anas. Dia pergi telefon orang lain pula, Ustaz, apa hukum gini? Oh, Ustaz kata gini. Oh, terima kasih Ustaz. Dia pakai Ustaz tu, mazhab dia mazhab. Jadi dia tak ada mazhab sebenarnya. Oh, saya Syafi'i Tulin. Syafi'i Tulin membaca kitab pun tak. Tidak jadi masalah. Sebab orang awam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak taklifkan manusia ni supaya setiap orang mesti ijtihad. Tak mungkin. Macam mana dia nak ijtihad? Dia pun tak ada alat untuk berijtihad. Cuma kalau kita ni sudah naik darjat talabatul ilmi, penuntut ilmu, belajar ilmu, memahami sikit sebanyak Al-Quran, cerah sikit mata baca hadis, celek sikit mata boleh tengok pandangan-pandangan ulama, maka ulama berbincang. Jadi kita boleh pilih manakah pandangan yang paling kuat. Itu dia panggil ittiba'ud dalil. Ittiba'. Jadi kita bukan mujtahid, langsung jauh lagi jarah, tapi kita hanya boleh memilih dalil-dalil yang ada di kalangan para ulama. Itu naik darjat sikit daripada taklid tadi. Kalau tidak dipanggil taklid, orang mazhab orang awam ni mazhab dia mazhab ustaz dia. Itu ya. Siapa dia mengambil mana ni? Ustaz kata. Dia tak tanya dah dalilnya. Kalau tanya dalilnya celek mata dia ustaz. Oh, pandai awak dia tanya dalil pula dah. Cari diri lah pandai kan. Pula jadi setengah ustaz ni
Dia pun tak belajar dalil juga, dia dengar orang kata juga, tapi orang tanya marah. Nah, patutnya tidak dimarahi orang tanya dalil, sebab orang tu nak belajar, orang tu nak belajar. Baik, kita pergi kepada pengajaran hadis. Islam telah menetapkan kepada umatnya berijtihad untuk menentukan suatu hukum dengan bersandar kepada dalil Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, seorang qadhi atau hakim yang menentukan hukuman dengan berijtihad akan mendapat 2 pahala sekiranya apa yang ia ijtihadkan itu betul. Tetapi jika ijtihad itu tidak betul, ia akan mendapat 1 pahala. Tengok keadaan lah. Mau betul 2 pahala, tak betul boleh pahala ijtihad, sebab dia pernah cari hukum tapi salah, boleh. Cuma bila dia salah kena uji balik. Sayyidina Umar berpesan kepada qadhi dia, ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil. Umar kata apa? Kembali, U-turn balik kepada kebenaran itu lebih baik kamu teruskan dalam kebatilan. Dah kita tahu, dah kita salah, undur lah, tak payah duk kerah kepala, saya betul dia salah, walau dia tahu dah dia tak ada dalil tu kan, ataupun dalil dia tidak kuat. Tapi kadang-kadang kita ni berlawan, berbincang tidak dengan ilmu tapi dengan nafsu. Ini masalah kita ni. Yang ketiga, seorang yang melakukan amalan baik akan dibalas syurga, dibalas dengan syurga. Tetapi jika ia melakukan amalan fasik seperti perkara-perkara yang diharamkan, akan dibalas dengan neraka, wal iyazubillah. Hadis yang ke-50. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min fayhi jahannam fa'abridha bil ma fa'abriduha tambah waw fa'abriduha bil ma, muttafaqun alaih. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit panas, demam panas, humma ni mana demam panas, kita ni kadang-kadang ada kan demam panas tu, itu berasal daripada sebaran wak neraka Jahannam. Neraka Jahannam mari masuk dalam tubuh kita, panas. Apa jadi panas? Maka sejukkanlah ia dengan menggunakan air. Di hospital macam tu juga. Anak dalam sejarah pergi haji ni, tahun ni kena berat, panas di Arafah, panas sungguhlah waktu zuhur. Jadi bila panas, lepas solat zuhur, itu dia panggil waktu munajat, waktu wukuf. Kita kena berzikir, batu zikir, istighfar, munajat. Keliling kita ni pula, Masya Allah, Tabarakallah, speakernya guna besar-besar. Ustaz ni duduk berzikir kuat, hal ni zikir kuat, orang nak berzikir tak boleh kuat, terganggu. Jadi jangan ada jemaah kata, ya Allah, mintalah biar mati speaker ni. Doa jemaah haji ni Tuhan kabul, mati habis elektrik. Bukan sakat speaker, mati semua sekali, dengan ekornya, dengan kipasnya. Dalam kemah kita saja 7 tumbang. Mata seorang ke bawah, 2 jatuh, ambil kereta pergi klinik tabung haji ni, fa'abriduha bil ma, ambil air sejuk, sembuh, celek mata. Itu dia panggil panas tu, kita kena sejuk dia dengan air, cerita sejuk. Kata jangan duduk doa pelik-pelik di Arafah ni, Allah kabul, Tuhan kabul selalu. Mati suruh mati speaker, mati habis sekali elektrik. Jadi ini main. Kata jangan duduk doa pelik-pelik kat sini, takut kita. Yang pentingnya Allah SWT, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut di sini, maka kita sejukkan dia dengan air, dengan menggunakan air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengajaran hadis, sunat meletakkan air ke tempat sakit, lebih-lebih lagi sakit panas dan pedas. Kerana itu yang cara rawatan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok kalau orang itu panas, kita kena siram air, jiru air dia. Jangan biarkan dia terus perpanasan lagu tu. Jangan terus dia panas. Yang kedua, air adalah sumber yang boleh menyejukkan dan melembutkan benda-benda yang keras lagi panas,
dan boleh menyuburkan segala tanaman yang diusahakan oleh manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan melahirkan siksaan ketika dunia lagi ke atas mana-mana hambanya dengan diuji berbagai-bagai kesakitan. Jadi kata di para ulama, dalam hadis pun ada, bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, ibtalahu, Allah Ta'ala uji dia. Kalau dia sabar, dia boleh pahala banyak. Tapi kalau dia tak sabar, dia rugi dua. Apa dia rugi? Sakit pun mari, pahala tak dapat. Kalau sakit sabar, kita dapat dua. Yang pertama, pahala sabar. Yang kedua, kesakitan itu menggugurkan dosa. Kan kita baca dalam kelebihan-kelebihan bab-bab fadail yang lepas. Tuan-tuan boleh tengok balik. Dalam CD kita sudah ada 44 siri kuliah kita dalam bab al-umur al-manhi, bab larangan. Tuan-tuan boleh ambil CD itu dengan dalam kereta, dalam rumah boleh dengar, ulang kaji. Dan kita akan keluar juga CD bab fadail, kelebihan-kelebihan dalam kitab kita ni, Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin cantik sangat tuan-tuan. Karena itulah kita orang awam muslim ini kena baca kitab Riyadhus Salihin, kena ada di rumah kita. Oh, tak ada nak baca ustaz, ambil CD dengan dalam kereta. Kalau dengan lain apa dia sebut dalam kereta, waktu duduk bawa kereta tu tak boleh nak main dengan lain dah. Betul tak? Kalau tidak, lengor dengar, mata duduk jawab telefon, tak jadi. Ni duduk bawa kereta, duduk dengar khusyuk. Hadis yang ke-51, wa anha radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggal dunia sedangkan ia ada puasa yang tidak diqada. Kata dia ulama, tak kira puasa tu puasa fardu ataupun puasa nazar. Dia dua yang puasa hak jadi wajib ni. Yang pertama puasa fardu, wajib tak? Yang kedua, awak memperwajibkan puasa. Kita jangan duk cari pasal lah ibu-ibu, bapa-bapa. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya anak saya ni dapat 12 wajib ke atasku puasa sebulan. Cari pedah dia. Kalau anak kita bodoh, tak tukar baris, sok mau baca, boleh juga menasabah juga. Tapi kalau anak cerdik-cerdik, jangan duduk buat, cari pasal. Kalau anak dapat sungguh 10A, 12A, 6A, kalau rendah ni, kena puasa sebulan dia. Nak puasa tak sempat puasa, mati. Apa jadi? Sama anhu waliyuhu, maka apa jadi? Maka harus bagi wali-walinya, wali itu keluarga dia itulah, mengqadakan puasanya untuk membayar hutangnya. Dia kena ingat, anak-anak semua mak pernah bernazar dulu sekian-sekian, nazar puasa, lepas tu sakit dah ni, tak ada nak qada, tak ada nak bayar. Maka anak-anak dia, berapa hari mak? 20 hari. Anak berapa orang ada? 10 orang, ambil 2 orang sehari, bagi pakat puasa belaka. Niat puasa ganti hak mak dia, pasal mak dia telah memperwajibkan. Ataupun dia puasa, dia tinggal puasa, dia tak sempat qada, maka dia boleh jadi. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Nawawi? Tengok Nawawi kata apa ni. Wal mukhtar jawazus saumi amman mata wa alihi saumun li hadzal hadis. Menurut pendapat yang terpilih ialah harus berpuasa bagi wali-wali untuk membayar hutang puasa orang yang telah meninggal dunia berdasarkan hadis di atas. Wal muradu bil wali al qaribu warisan kana aw ghairu waris. Adapun yang dimaksudkan dengan perkataan wali itu, apa dia wali? Iaitu yang boleh mengqadakan puasa ialah orang yang telah mati, ialah ahli keluarganya yang tarah kedudukannya sebagai ahli keluarga waris mereka, ataupun boleh juga dari kalangan orang lain yang lebih jauh hubungannya, keturunannya. Tak kira dia waris tak waris, dia boleh tolong qada puasa bagi pihak kawan tu. Contohnya orang pondok ni mati seorang, ada puasa 30 hari, kawan-kawan dia ramai makcik-makcik tu,
ambil sehari sore puasa ke dia, selesai masalah. Boleh. Baiklah, kita pergi pengajar hadis dan juga hukum hadis ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan keharusan bagi ahli waris orang yang meninggal dunia mengqadakkan puasa wajib yang ditinggalkan. Sekiranya orang itu tidak berkuasa berbuat demikian kerana keuzuran syarak semasa hidup dia. Dia apa ni? Tinggal puasa kan? Sakitlah kita kata, bulan Ramadan baru ni sakit. Sebulan tak boleh puasa. Duduk di hospital, ya lembek. Lepas tu 2-3 bulan lepas pada tu, sihat walafiat dah dia, tak ada apa-apa dah. Habis rumah anak dah pergi melawat. Nasi mandi, nasi kambing boleh makan belakang dah. Tapi puasa tak juga. Apa nak jadi? Tak lama pada tu mati. Zaman yang ada tu cukup tak cukup masa untuk dia puasa? Cukup. Maka barulah dia kena qada puasa dia. Kalau dia tak sempat juga, anak cucu dia boleh tolong puasa. Kalau tak dapat juga, apa nak buat? Bolehlah dia bayar sehari secupak. Fa fidyatun wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jadi kalau dia tak mampu juga, barulah kita bayar sehari secupak. Itu kategori yang pertama. Kena ingat ni. Kategori yang pertama siapa? Orang yang meninggalkan puasa dengan keuzuran, kemudian dia tak sempat qada puasa, sedangkan dia sudah mampu untuk qada. Satu. Yang kedua, bagi orang yang sakit di mana mereka tidak berkemampuan untuk mengqadakan puasanya itu, dibolehkan membayar fidyah 1 cupak beras bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Jadi orang ni sakit ataupun orang tua lama dah ni, tak larat dah, stroke, nak puasa tak boleh, maka tak payah qada dah, pakai bayar terus sehari secupak beras. Banyak mana kat secupak ni? Lebih kurang 600, ada setengah orang kata 700 gram. 700 gram sikit lah. 700 gram tak sampai sekilo lah. Sekilo 1000 gram 700. Ada dengan setengah ulama kata naik kata, kita ambil 700 lah, lebih baik. Baik, tulis keadaan yang ketiga. Andainya orang ni sakit berterusan, puasa tahun ni dia sakit tak berhenti, macam orang kena stroke ni kan, sampai 2-3 tahun 2-3 kali puasa tak boleh dah dia tu, sampailah kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dah dia. Maka orang ni tak payah qada puasa, tak perlu, sebab dia imkaniyatul qada tidak ada bagi dia. Mana waktu dia boleh qada tidak ada, sebab dia sakit berterusan. Poin yang ketiga ni banyak kesilapan teknikal di kalangan kita para asatizah, ustaz kita ni, bila orang mari, mak saya mati dah, dia tak puasa 3 tahun, kira selalu berapa bayar, ambil 10 guni berah ke berapa ke, kira. Kita kena berhati-hati, kita kena tanya dulu kategori mana ayah awak, mak awak, arwah ni macam mana keadaan dia. Kalau keadaan dia yang pertama tadi, dia pernah tinggal puasa kemudian dia sihat dah tapi dia tak qada, maka itu kena bayar. Kategori yang kedua tadi memang orang sakit, awal sakit berterusan, orang tua tak larat nak puasa, kita kata dia bayar. Kategori yang ketiga, memang dia sakit yang dia tak larat dah, tak ada harapan dah sembuh, maka di ketika itu kalau dia mati, menurut dalam kitab fiqh Syafi'i, Imam Nawawi kata la syai'a alaihi, dia tak payah qada, tak payah bayar. Itu dia panggil 3 kategori manusia. Yang ketiga, tidak boleh orang yang tidak mempunyai tali keturunan nasab mengqadakan puasa seorang melainkan setelah mendapat izin tuannya terlebih dahulu. Contohnya kita kata orang ni kawan-kawan dia lah, mari kita pakai qada puasa macam ni, mati kawan-kawan kita, bagi tahu pada anak dia, wali dia, anak dia kata beres, dipersilakan, alhamdulillah. Petai kali anak dia mari tamat sekotok sore, suka kita. Tamatlah kita perbincangan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita hadis yang ke-52 di dalam Kitabul Mansurati wal Mulah.
Nama kitab pun pelbagai hadis. Kan kita dalam kita baca beberapa hadis ni, berapa tajuk dah masuk. Itu dia panggil, sebab Imam Nawawi dia tak nak bawa bab. Mungkin sebab satu hadis saja. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.